Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Airin binti Martin bersama dua lagi rakan saya, yaitu Nur Safira binti Muhammad Afiq dan Atikah binti Muhammad Murtada akan membentangkan projek akhir kami, yaitu Bata Pulpa Portland yang diselia oleh Puan Nik Nurdina binti Nik Azmi. Antara isi kandungannya adalah pengenalan projek, penyataan masalah, objektif kajian, skop projek, metodologi, keputusan analisis, kesimpulan dan juga cadangan. Secara umumnya, batu bata merupakan hasil daripada campuran simen, pasir dan juga air. Kayu yang cukup kering adalah medium yang baik sebagai bahan penebat seperti haba, bunyi dan juga elektrik. Habuk kayu pada masa ini tidak banyak digunakan sebagai bahan binaan kerana ia lebih dianggap sebagai bahan buangan. Habuk kayu digunakan oleh penduduk tempatan sebagai pengganti kayu atau bahan yang dibakar. Batu bata habuk kayu adalah salah satu daripada bahan yang terubah suai yang dikenali sebagai batu bata pulpa Portland. Batu bata pulpa Portland ini merupakan campuran simen dan juga habuk kayu yang digunakan sebagai bahan binaan. Perkataan pulpa Portland diambil dari bahan yang digunakan untuk menghasilkan bata tersebut, iaitu pulpa kayu dan juga simen Portland. Kajian ini mempunyai 3 pernyataan masalah. Yang pertama, bata yang semakin ringan, kekuatannya adalah semakin berkurangan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menyelidiki sesuatu bahan gantian yang dapat meringankan bata tetapi boleh mengekalkan kekuatannya. Kadar resapan air bagi bata biasa akan dapat dibezakan dengan kadar resapan air bata pulpa Portland, sama ada kadar resapan air bagi bata pulpa Portland lebih baik berbanding bata biasa atau sebaliknya. Seperti yang kita tahu, penggunaan batu bata sangat meluas, tetapi ia merupakan satu bahan binaan yang berat. Keadaan ini menyebabkan pembina bangunan menghadapi masalah semasa mengendalikan kerja-kerja pembinaan. Untuk objektif kajian ini adalah untuk menentukan kekuatan batu bata pulpa Portland dengan campuran pulpa kayu. Seterusnya, mengenal pasti kadar penyerapan air dalam bata pulpa Portland, dan akhir sekali adalah untuk menentukan ketumpatan bata pulpa Portland dengan campuran pulpa kayu. Skop projek ini adalah kajian ini hanya tertumpu kepada sifat kejuruteraan batu bata pulpa Portland, dan penghasilan batu bata ini hanya tertumpu kepada penggunaan dalam pembinaan dinding yang tidak galas beban sahaja, iaitu dinding panel. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Nur Safira binti Muhammad Afiq. Dalam kajian literatur, untuk ukuran bata, saiz bata tidak boleh didapati betul-betul tepat kerana batu bata akan mengalami proses pengecutan dan perkembangan semasa peringkat pengiringan dan pembakaran. Menurut Suhaito 1963, manakala bata simen, bata ini diperbuat daripada simen dan pasir. Nisbah bancuhannya berubah mengikut kekuatan yang dikehendaki, iaitu 1:8 merupakan bancuhan yang lazim digunakan untuk membuat bata simen tempatan. Petikan ini dari Nota Construction and Materials Kejuruteraan Awam. Bagi ketumpatan pula, OT 2009 mendapati bahawa konduktiviti termal sesuatu bata 24 banyak mempengaruhi oleh ketumpatan dan kandungan lembapannya. Menurut United Kingdom Building Regulation, bata yang mempunyai ketumpatan 1760 hingga 1800 kg/m3 mempunyai rintangan terhadap bunyi yang mencukupi. Berikut merupakan cerita metodologi projek bata pulpa Portland. Bermula dengan penyediaan bahan dan alatan, mereka bentuk mol kayu, seterusnya proses campuran bahan, kemudian penyediaan 3 sampel, selepas itu ke peringkat pengujian sampel untuk ujian resapan air dan ujian kekuatan manfaatan. Seterusnya, merekodkan data, peringkat penganalisaan dan peringkat kesimpulan. Berikut merupakan bahan dan alatan yang digunakan serta penyediaan mol bata berukuran 215 mm panjang, 102.5 mm lebar dan 65 mm tinggi. Seterusnya, proses penyediaan bahan. Simen, pasir dan juga habuk kayu ditimbang terlebih dahulu. Habuk kayu perlu ditapis sebelum ditimbang dengan menggunakan ayat yang bersaiz 4.75 mm berdasarkan GS 410. Kemudian kesemua bahan dicampur dan sedikit campuran bahan tambahan aluminium sulfat dan kalsium klorida sebagai bahan pengikat ke dalam tray dan digaul sebati. Seterusnya ke proses penyediaan sampel bermula dengan penyediaan mol kayu yang disapu dengan minyak grease terlebih dahulu. Seterusnya bancuhan dimasukkan ke dalam mol dan dihentak sebanyak 25 kali. Setelah selesai menghentak, proses diulang bagi lapisan kedua dan ketiga. Bancuhan dipenuhkan, akhir sekali sampel bata pulpa Portland dibiarkan kering. Kemudian bagi pengujian sampel pula, bata yang telah dikeringkan yang berusia 7, 14 dan 28 hari dimampatkan menggunakan concretion machine yang terdapat di Maman Kejuruteraan Awam Politeknik Muka.
Hasil dapatan dicatatkan di dalam jadual yang telah disediakan yang akan dibincangkan dalam analisis nanti. Ujian resapan air dilakukan di mana ujian ini melalui proses pembakaran terhadap bata yang telah dikeringkan dengan suhu 100 darjah Celsius selama 24 jam. Sekaligus dapat menentukan ketumpatan bata tersebut. Hasil daripada uji kaji tersebut akan dibincangkan dalam analisis nanti. Segala uji kaji kekuatan mampatan resapan air dan ketumpatan berdasarkan BS 3291 dan MS 30. Seterusnya kita beralih ke bahagian keputusan analisis bagi ujian kekuatan mampatan di mana ujian ini telah dilakukan ke atas bata pupa Portland yang telah berusia 7 hari, 14 hari dan juga 28 hari. Jadual di atas menunjukkan nilai kekuatan mampatan yang diuji ke atas bata pulpa Portland yang berusia 7 hari, 14 hari dan juga 28 hari. Okey, berdasarkan graf di atas didapati campuran ketiga menunjukkan nilai kekuatan mampatan yang paling tinggi iaitu 6.8 Newton per millimeter square di mana telah melebihi nilai kekuatan mampatan bagi bata simen biasa iaitu 5 Newton per millimeter square merujuk British Standard 3921. Seterusnya adalah keputusan analisis bagi ujian resapan air. Jadual di atas telah menunjukkan kadar peratusan ujian resapan air bagi bata pupa Portland. Okey, graf di atas menunjukkan perbandingan peratusan penyerapan air bagi bata pupa Portland. Berdasarkan graf tersebut, perbandingan antara serapan air bagi nisbah campuran pertama dan juga nisbah campuran ketiga agak ketara perbezaannya. Graf menunjukkan nisbah campuran pertama mempunyai kadar serapan yang tertinggi dalam contoh graf iaitu memperoleh nilai peratusan 13.4%. Hal ini telah mempengaruhi nilai kekuatan nisbah campuran pertama. Manakala bagi kadar resapan nisbah campuran kedua, bata pupa Portland, kadar resapan juga menunjukkan peratusan kurang daripada 20% iaitu 10.7%. Berdasarkan graf juga, nisbah campuran ketiga mempunyai kadar serapan air terbaik berbanding nisbah campuran pertama. Kadar serapan air untuk nisbah campuran ketiga pula kurang daripada kadar serapan air untuk nisbah campuran kedua iaitu 7.4%. Seterusnya, keputusan analisis bagi ketumpatan bata pupa Portland. Jadual dan graf di atas telah menunjukkan nilai ketumpatan yang ditanggung oleh ketiga-tiga campuran. Nilai ketumpatan bata pupa Portland menurun dengan penambahan habuk kayu dalam bancuhan. Ini menunjukkan bata pupa Portland mempunyai potensi untuk menjadi bata yang lebih ringan sekiranya pasir digantikan dengan habuk kayu. Kesimpulan dari hasil kajian adalah peratusan campuran habuk kayu sebanyak 0.2 kg adalah paling optimal untuk digunakan dalam penghasilan bata pupa Portland dengan kekuatan mampatan 6.9 Newton per millimeter square dan kadar serapan air 7.4%. Setelah uji kaji dijalankan, didapati bahawa nisbah bancuhan ketiga iaitu 1:6:2 telah mencapai tahap rendah batu bata iaitu 6.8 Newton per millimeter. Kekuatan mampatan yang telah didapati dari hasil kajian sesuai untuk dijadikan dinding panel tidak galas beban. Secara keseluruhannya, uji kaji yang telah dilakukan telah menepati dengan objektif projek iaitu untuk mengenal pasti kekuatan bata pupa Portland dengan campuran habuk kayu untuk menentukan kadar penyerapan air dalam bata pupa Portland dan juga menentukan ketumpatan bata pupa Portland. Cadangan bagi kajian ini berharap agar ada pihak yang berminat bagi melanjutkan dan memperincikan lagi kajian ini. Hal ini kerana habuk kayu sebagai bahan tambah di dalam bancuhan bata pupa Portland telah terbukti dari segi kekuatannya dan berharap dapat dikomersialkan pada suatu hari kelak. Dan juga berharap agar ada pihak yang berminat untuk membuat kajian mengenai kebaikan dan keburukan penggunaan habuk kayu ini dalam industri pembinaan atau dalam penghasilan produk baru. Diharapkan juga agar kajian tentang bata pupa Portland ini dikaji dengan lebih mendalam lagi. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.